Sambutan Hari Malaysia 2024 berjaya tarik kedatangan pelancong ke Sabah. Butirannya langsung bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Baik Zahira, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2024 mampu menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara. Ini kerana penganjuran kali ini diisi dengan pelbagai aktiviti menarik yang akan menggegarkan Padang Merdeka Kota Kinabalu bermula 5 petang esok. Sambutan bertemakan Malaysia Madani Jiwa Merdeka itu dijangka dihadiri 30,000 pengunjung termasuk pelancong asing. Saya dipahamkan semalam waktu rehearsal pun ada sudah pelancong dari luar datang menengok. Pasal mungkin diorang curious melihat apa yang berlaku. Ya. Jadi kita harap mereka juga akan turut hadir, ya, beramai-ramai ambil peluang ini. Datuk Johnston ditemui RTM selepas menjadi tetamu segmen Selamat Pagi Malaysia di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Keterujaan orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia dapat dilihat sepanjang 3 hari persiapan akhir oleh pihak penganjur. Antara persembahan yang bakal memukau pengunjung termasuk persembahan khas Rumah Madani Jiwa Merdeka yang menampilkan 100 artis budaya, lembaga kebudayaan negeri, selain persembahan penyanyi tempatan dan pertunjukan bunga api. Sambutan Hari Malaysia 2024 dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim malam esok. Pameran makanan etnik sempena Hari Malaysia mencerminkan semangat kebersamaan dan perpaduan dalam meraihkan perbezaan budaya dan etnik di negeri ini. Setiausaha Politik kepada Menteri Keuangan Rina Jainal berkata, pameran inisiatif Pertubuhan Perpaduan Etnik Tawau PPET ini wajar dilaksana secara berterusan. NGO PPET melaksanakan program serupa ini dari semasa ke semasa untuk tidak melenyapkan, ya, semangat cintakan budaya dan makanan-makanan etnik ini, ya, kerana kita sudah ada banyak pendedahan daripada makanan-makanan luar. Rina ditemui media selepas merasmikan pameran makanan etnik sempena Hari Malaysia di Tawau. 33 jenis makanan tradisi pelbagai etnik di Tawau dipamerkan kepada pengunjung termasuk burasak, ayam masak likuk, sup daging masak hitam atau tiula, itum dan putu. Mengenai pencapaian kerajaan pada hari ini, Rina yang juga adun kukusan berkata, banyak inisiatif kerajaan negeri kini telah menunjukkan hasil terutama dari segi pengujudan peluang pekerjaan. Pewujudan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Parlimen Sepitang memudahkan masyarakat menyertai pelbagai kursus dan latihan berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Pada masa ini terdapat 5 NADI giat beroperasi turut membantu penduduk terlibat dalam program keusahawanan. 5 nadi itu ialah Nadi Mesapol, Nadi Kampung Kuala Mengalong, Nadi Pekan Sindumin, Nadi Pekan Western, Nadi Kampung Lubuk Western dan Nadi Kampung Lawa Kebajang. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musah berkata, pewujudan nadi di kawasan ini bukan sahaja mampu mengasah kemahiran usahawan mikro ke arah e-dagang, malah merealisasikan pelaksanaan revolusi perindustrian keempat negara. Ia sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan dan berdaya saing melalui pembangunan infrastruktur digital dengan mempersiapkan rakyat memiliki kemahiran digital. Beliau berucap pada hari bersama komuniti di Dewan SJKC Chunghua Mesapol. Program turut dihadiri Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Mengenai pembinaan menara komunikasi di Kampung Ulu Sepitang, Datuk Mat Bali berkata, ia merupakan penyelesaian jangka panjang isu akses internet di kawasan berkenaan. Pembinaan menara ini merupakan inisiatif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Penganjuran Sabah Motor Day SMD perlu dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. Ini kerana acara tersebut berjaya menarik kehadiran lebih 50,000 pengunjung dari Semenanjung dan negara jiran Brunei Darussalam. Acara yang berlangsung di Universiti Malaysia Sabah UMS ini melibatkan sukan permotoran dua roda terbesar yang memang dinanti-nantikan oleh para peminat.
Berucap merasmikan Perhimpunan Belia Permotoran SMD 7.0 di Padang Kawat UMS, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, penganjuran acara ini juga sejajar usaha kerajaan meningkatkan program pembangunan kepimpinan belia Sabah. Kerajaan negeri memperuntukkan 16.9 juta ringgit untuk program berkenaan yang merangkumi aktiviti kesukarelawanan dan perpaduan sosial. Program 2 hari yang berakhir hari ini diadakan sempena sambutan Hari Malaysia. Misteri kehilangan seorang lelaki ketika mandi-manda di Sungai Kampung Kota Marudu Darat dalam daerah Kota Marudu kini hampir terungkai. Ia susulan kejayaan anggota penyelamat menangkap 2 ekor buaya di kawasan percarian pada hari ke-5 pagi tadi. Mangsa lelaki dikenali sebagai Raziz Ahmad, 35 tahun, dilaporkan hilang petang Rabu lalu selepas dikhawatiri dibaham buaya ketika mandi-manda di sungai bersama seorang individu yang terselamat. Berdasarkan kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri, 7 anggota bomba dari Balai Bomba Kota Marudu digegaskan ke tempat kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan kira-kira 6 petang Rabu lalu. SAR yang diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Hasbi Hajat turut dibantu anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Hidupan Liar dan orang awam. Buaya ini berjaya ditangkap di sekitar kawasan pencarian kira-kira 8 pagi tadi. Bagaimanapun, mangsa yang hilang masih belum dijumpai. Batik Sabah mempunyai keunikan tersendiri dari segi corak dan motif eksklusif setanding batik Malaysia. Ia disokong dengan penggunaan canting yang menonjol lagi keunikan corak batik negeri di bawah bayu. Kalau di Semenanjung tu lebih kepada dorang akan munculkan motif flora dan fauna. Kalau macam kita motif etnik dan kita akan olahan jadi batik Sabah itulah kelainannya. Untuk canting ni kelainan dia lebih halus lah, lebih teliti daripada batik blok. Zul Hamizan menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia menerusi segmen kraftangan batik motif Sabah di studio mini RTM Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Sementara itu, salah seorang pengusaha makanan tradisi Sabah, Hasni Lancin pula bersedia berkongsi kepakaran memasak makanan tradisi masyarakat Kadazan Dusun dan Murut dengan generasi muda. Kita boleh kumpul bawa anak-anak muda untuk buat demo lah makanan tradisi. Makanan tradisi seperti linopot, hinava, jeruk ikan dan sayur perlu dipertahan kerana ia semakin sukar ditemui. Kerajaan negeri akan meneliti aspek yang perlu dipertimbang dalam memperkasa pendidikan Islam, terutama menerusi kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah. Langkah itu penting bagi memenuhi keperluan pendidikan agama seawal usia kanak-kanak. Pada masa ini, perkembangan kelas Kafah dari segi kemudahan asas termasuk bangunan amat memberangsangkan. Kebanyakan kelas Kafah beroperasi di bangunan sendiri hasil keprihatinan Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kita sangat berterima kasih dengan Kerajaan Persekutuan kerana telah pun menyalurkan peruntukan untuk kelas kapal ini di negeri Sabah. Bila anak-anak kapal ini dididik daripada awal, bila mereka ke sekolah menengah dan seterusnya, mereka sudah mempunyai asas. Datuk Ruslan ditemui RTM selepas melancarkan majlis penutupan Ikhtifal Kafah peringkat negeri. Terdahulu dalam ucapannya, beliau melahirkan penghargaan kerajaan negeri kepada JAKIM yang telah menyalurkan peruntukan 5.4 juta ringgit. Peruntukan tersebut bagi membiayai kerja-kerja naik taraf dan penyelenggaraan bangunan kelas Kafah tahun ini. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, terus bersama Zahira. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.